Selamat petang, salam sejahtera. Persaingan menuntut timbalan Perdana Menteri, makin hari makin semua orang nak tahu. Hari ini aku nak ulas lagi tentang kabinet baharu Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, bantu aku tekan butang subscribe. Bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini supaya info-info terkini dapat sampai kepada kamu dan semua rakyat Malaysia. Tekan butang subscribe itu percuma. Okey, baik. Aku nak ulas sekarang ini siapa yang akan jadi timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan Anwar Ibrahim. Setakat pukul 6.55 petang hari ini, disampaikan, diberitakan dan dimaklumkan bahawa UMNO masih lagi belum mencalonkan sesiapa untuk timbalan Perdana Menteri. Wow, ini yang menjadikan aku hairan. Kenapa begitu lama timbalan Perdana Menteri daripada UMNO untuk dipilih? Adakah menjadi persoalan besar untuk memilih antara mereka? Bukankah sebelum ini telah dijanjikan Perdana Menteri untuk UMNO atau Barisan Nasional, kalau Barisan Nasional menang PRU, Ismail Sabri Yaakob yang akan dilantik Perdana Menteri. Jadi apa lagi yang susah? Lantik sajalah Anwar Ibrahim pula Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri. Kerana sebelum ini dia dijanjikan akan menjadi Perdana Menteri. Makna kata dialah yang paling layak menjawat jawatan tertinggi dalam UMNO. Kenapa Zahid tidak lantik saja Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri? Bukankah dia yang telah dicadangkan menjadi Perdana Menteri sebelum ini? Coba kamu pikirkan logiknya. Itu logik dia. Paling tidak logik kalau ikut satu cadangan yang telah dicadangkan oleh MKT UMNO. Seorang MKT UMNO mengatakan bahawa Zahid Hamidi sebenarnya layak menjadi timbalan Perdana Menteri, kata beliau. Alasannya kerana dalam hierarki di dalam UMNO, presidennya ialah Zahid Hamidi dan beliau yang layak menjadi timbalan Perdana Menteri, katanya. Tapi yang menjadi persoalan aku ialah, takkanlah kerana dia adalah Presiden UMNO, dia perlu juga jadi timbalan Perdana Menteri. Dan selain daripada itu, ulasan aku sebelum ini, aku kata aku tak setuju kalau Zahid yang jadi Perdana Menteri. Kerana Zahid masih lagi terpalit dengan kes mahkamah. Walaupun belum lagi didapati bersalah, tetapi ini sedikit sebanyak akan menjejaskan kredibiliti dan karakter beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Alasan aku yang kedua, kenapa aku kata Zahid Hamidi tak layak jadi Perdana Menteri, kerana tak lama lagi, kalau bercakap tentang hierarki sebagai Presiden UMNO, tak lama lagi Presiden UMNO itu akan melalui saat pemilihan yang paling getir dalam hidup politiknya, yaitu pemilihan UMNO pada 6 bulan selepas PRU ataupun pada perjumpaan pada bulan Disember ini. PAU UMNO mungkin ada terus pemilihan. Jadi, kalau nak cakap tentang hierarki, sebenarnya tidaklah relevan sangat alasan itu. Kerana Zahid Hamidi sebenarnya pemimpin presiden yang tidak stabil kedudukannya sekarang ini. Bila-bila waktu saja, Zahid Hamidi boleh dijatuhkan, boleh dipecat, boleh dipaksa letak jawatan. Kerana tindakannya menyokong Anwar Ibrahim, ramai yang tak suka. Ramai juga yang menyeru supaya Zahid Hamidi segera berundur daripada Presiden UMNO dan juga daripada pengurusi Barisan Nasional. Kamu tahu cerita itu kan? Tapi yang menariknya, UMNO kata sehingga pukul 6.50 petang ini, mereka nyatakan, sumber nyatakan bahawa UMNO belum calonkan sesiapa timbalan Perdana Menteri. Itu yang aku hairan, itu yang aku pilih konten ni, tajuk ni. Kerana aku fikir dalam UMNO banyak pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Kata mereka paling banyak hebat. Tapi takkanlah timbalan Perdana Menteri pun sehingga ini pun masih sangat susah dicari. Ataukah ada perebutan menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri itu? Itu yang jadi persoalan. Pemimpin tinggi UMNO belum mencalonkan sesiapa bagi jawatan timbalan Perdana Menteri. Perkara ini dimaklumkan seorang pemimpin kanan UMNO yang bercakap kepada Malaysia Kini dengan syarat
tidak mahu namanya disiarkan. Terpulang kepada Perdana Menteri, kata sumber itu. Ketika ditanya secara khusus sama ada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai pemimpin tertinggi UMNO perlu dicalonkan sebagai timbalan Perdana Menteri, sumber itu berkata, tanya Perdana Menteri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijangka menamakan 2 timbalan Perdana Menteri, seorang daripada Barisan Nasional dan seorang lagi dari Malaysia Timur, yakni daripada Borneo. Tidak seperti timbalan Perdana Menteri sebelum ini, kedua-dua timbalan Perdana Menteri yang akan dilantik oleh Anwar akan mempunyai beberapa tugas penting di hadapan. Pada masa ini, Anwar mempunyai perjanjian dengan Barisan Nasional di mana pelantikan bagi jawatan kabinet, agensi kerajaan dan ahli Dewan Negara dan syarikat berkaitan kerajaan perlu dipersetujui bersama oleh Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Ini adalah sebahagian daripada 10 perkara perjanjian antara Anwar dan Barisan Nasional. Perjanjian ini didedahkan kepada umum tetapi pemimpin Pakatan Harapan dan BN telah mengesahkannya. Timbalan Perdana Menteri dari Malaysia Timur juga perlu menjadi sebahagian daripada Majlis Penyelarasan Pentadbiran Negara mengenai agensi kerajaan yang akan ditubuhkan tidak lama lagi dan akan beroperasi secara autonomi di Malaysia Timur. Sumber itu memberitahu Malaysia kini bahawa walaupun kepimpinan UMNO telah diberi taklimat mengenai perjanjian 10 perkara itu, tidak ada perbincangan mengenai ahli BN yang patut menerajui jawatan tersebut. Bagaimanapun, laporan sebelum ini telah membuat spekulasi bahawa jawatan kabinet akan diagihkan secara sama rata berdasarkan jumlah kerusi yang disandang oleh setiap parti atau gabungan yang mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan. Laporan NST mencadangkan portfolio kewangan, perumahan pembangunan dan luar bandar dan wilayah pendidikan serta pertahanan mesti diputuskan bersama oleh Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Pada 23 November lepas, UMNO memutuskan bahawa Barisan Nasional perlu menyokong dan menyertai kerajaan persekutuan yang tidak dipimpin oleh Perikatan Nasional. Majlis Tertinggi UMNO juga sebulat suara mengesahkan sokongannya terhadap kepimpinan Zahid dalam parti dan sebagai pengerusi Barisan Nasional. Itulah dia saudara-saudara sekalian, siapa yang bakal jadi Perdana Menteri daripada UMNO didedahkan oleh sumber. Belum ada sesiapa dicalonkan. Ini memang mencurigakan kita, apalagi langkah-langkah yang kita akan nampak dan adakah sesiapa yang akan kecewa karena tidak dilantik Perdana Menteri. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Bye-bye.